Macam tu kan. Sebelum habis sebut sebelum habis sebut nama Dol Said, Datuk Bahaman semua dulu kan, saya pun selama ni saya fikir siapa hero rakyat kita. Okey, sekali kalau kita pergi ke zaman Hang Tuah lah contohnya. Hang Tuah ialah bangsawan, dia ialah raja punya fantasi. Hang Tuah tu sebenarnya membawa satu kemunduran yang amat hebat pada orang Melayu. Boleh pergi mengorat Tun Tija di Pahang tu dengan mudik sungai, bukan senang tau. Balik boleh bagi kat orang. Kita kalau hero kan, puteri cantik, kita nak ambil orang menjadi hak kita. Kemudian kawan tu dah syok kat dia semua kan, bagi sirih lupa. Berkorban apa saja. Itulah hero orang Melayu. Tak guna cerita tu, patut padam lah. Ya, maksud saya kita tak ada hero rakyat. Lah itu hero istana. Itu ada semua hero-hero yang kita ada, hero istana. Hero rakyat, siapa hero rakyat? Hero rakyat tak ditonjolkan. Antaranya siapa? Di antaranya Tok Janggut yang melawan sistem cukai yang dikenakan oleh British. Ya. Dan dia digantung di Pasir Putih. Ya. Kepala ke bawah, kaki naik ke atas berapa hari di situ. Itu gambar betul dia. Ya, betul tu. Betul Abdul Rahman Limbong memperjuangkan sistem cukai British nak kena Terengganu, dia lawan dan dia dibuang ke Mekah. Orang Melayu dengar kata British hantar ke Mekah, Allah bagusnya British hantar ke Mekah. Jadi benda-benda begitulah yang kita nampak sejarah kita ni. Cerita Hang Tuah tu memang suai betul lah pada pemikiran orang Melayu. Ambil saya kalau dapat lawan orang itu saya tak bagi orang. Tak mata di mata harimau lagi kan ku buang. Ini kan pula kekasih di tangan orang. Itulah pahlawannya. Bukan hak kita duk pergi mengorak jauh-jauh pergi bagi ke orang. Okey, ni satu benda lagi. Wabi tadi cakap Wabi daripada golongan orang yang sederhana. Mungkin bawah sikit lagi, saya pun tak tahu. Wabi gunakan bahasa yang berkias. Okey, ada, kalau kita lihat zaman sekarang ni kita dapat lihat banyak para pemimpin sekarang ni yang daripada golongan orang-orang kaya. Bapak-bapak diorang semua kaya, malah bapak diorang bekas Perdana Menteri dan sebagainya. Saya pernah duduk dalam hospital selama 3 bulan kerana anak saya lahir sangat kecil. Bila saya tengok dalam hospital tu, saya tengok orang sakit, macam-macam jenis penyakit yang saya selama ni tak pernah tengok. Ada orang-orang yang kaya macam ni, Wabi, dia jadi pemimpin kita. Boleh ke dia faham kita? Orang-orang yang ni dia orang bangsawan ni mana yang nak faham tu. Ya, kita tak boleh samalah kan. Memanglah kadang orang miskin pun bila jadi kaya dia lupa diri. Setengah-setengah mimpin ni kan orang kaya pun, tapi bila jadi ketua bahagian kan tu kan, dia dah mula dah. Kalau nak minum tu tak boleh lah di kedai kopi di mana apa, kena minum di tempat-tempat mewah. Kereta pun kena pakai kereta mewah. Bukan dia dapat melalui pandai meniaga, selalunya melalui sogokan dan sebagainya. Jadi orang-orang tu kemudian anak pula kan jadi pemimpin kan, di manalah nak faham masalah. Tapi bukanlah itu dia punya latar belakang tu. Yang pentingnya saya kata pendidikan kita di sini. Sebab dia bila orang politik miskin tu, dia macam janggal. Macam saya itu nak ni yang terbaru ni. Katanya ada panggilan untuk menghadap Yang Bertuan Agong. Tak jadi tu. Tak jadi pun ni kan. Ada orang tawadi, saya nak hantar dengan Bentley. Kereta Bentley sebab kita nak tunjuk hebat kan. Saya kata kenapa? Kalau saya pergi dengan Viva kan dengan kereta Wish, saya tak boleh kah? Itu yang saya ada. Tapi maksudnya itulah pemikiran di kalangan kita. Bila nak jumpa orang besar ni kena tunjuk kereta hebat. Kan? Jadi ini dah jadi satu diterima oleh umum, macam gelaran juga. Saya sekarang saya tak ambil gelaran datuk ke apa. Orang lain ambil tak ada masalah. Siapa pun ambil tak apa. Saya ni tak mau. Sebab bagi saya apa hal dengan datuk ni? Kalau zaman tahun 60-an, yes. JP pun penuh penghormatan. JP tu boleh telefon apa OCPD lah apa semua lah kan. Sekarang datuk ni kita di semua orang apa tu tepi kanan orang, kita baling batu jatuh kepala datuk. Betul, saya lebih suka orang saya panggil saya Abang Mat. Kadang-kadang orang panggil datuk semua beralih abang. Saya seorang yang beralih saya berserang. Jadi kita tengok kan dah jadi tak ada value apa-apa dah. Bahkan ada cerita mengatakan boleh beli dan sebagainya. Jadi saya pun
Bila saya teringat Tan Sri Rahimicik, Tan Sri Isa Samad dan apa gelaran-gelaran ni. Gelaran tu bukan boleh mengangkat martabat kita. Jadi saya buat masa sekarang lah, saya tak boleh cakap besar. Untuk tahun depan saya mau tak tahu. Tapi masalah ni saya recommend orang. Siapa nak Datuk jumpa saya recommend masa menteri itu. Yes. Yang nak main jumpa Cina lah, Melayu lah, saya recommend. Tapi saya sendiri tak mau. Saya lebih suka Bang Mat, Pak Mat, Tok Mat. Tapi bila kita tahu lah orang perempuan panggil abang ni tahu. Bang Mat kita tahu. Abang. Nada tune yang buat kita boleh menggeletar atau tidak. Tapi kalau panggil Bang Mat kita faham lah. Itu panggilan biasa. Kawan saya Ruan tu cakap, kalau kita kenal YB secara peribadi, YB sebenarnya orang yang serius. Kita tahu YB Abang Mat tu lah, kita tahu. Betul ke? Serius ke? Saya bila dululah ceramah lampu muda dulu memang saya keras, ucapan keras tu. Tapi bila umur dah lebih dah menjelang 60-50 ke atas tu, saya dah bertukar sikit kepada humor. Dengan apa cerita-cerita yang mudah orang faham. Betul. Bila bentuk humor. Betul. Tapi dulu masa pemuda dulu memang saya cakap keras lah. Keras. Tapi soal dasar saya tak kompromi juga. Itulah keras di situ itu. YB punya kebolehan dalam berjenaka dan dalam bercakap dengan relax ini, kebolehan untuk menyatakan sesuatu yang kompleks menjadi mudah difaham. Itu adalah satu macam saya ikut yang antara yang penceramah yang saya suka lah. Saya tak kira dia parti apa, saya dengar tu. Sanusi Jonit antara yang saya suka. Musa Hitam. Apa-apa. Tun Mahathir. Mahathir dia bersyarah, dia cakap orang individu dia depan ni kawak pencuri. Dia mudah. Jadi orang kampung dengar dengan orang Langkawi dengar orang ni faham. Kita suruh depa jaga duit negara, depa curi duit negara. Dia mudah kan. Saya ambil contoh apa-apa. Kita kempen waktu itu di Padang Terap. YB lawan dia kan? Tak lawan ni, calon kami Ustaz Halim Arsyad. Calon belah sana hanya beliau 4B je. Nama Allahyarham Bahrum lah. Kelulusan pun tak tinggi dan sebagainya. Kami ceritalah kehebatan Tuk Guru Ni Aziz. Ceritalah dalam ceramah-ceramah ni, orang pun takbir lah waktu tu kan. Mari apa Baba jawab, siapa lebih halim Tuk Guru Ni Aziz dengan Tok Mahathir? Waktu Datuk Seri Mahathir lah. Dia kata, Ni Aziz pergi Mekah, keliling Kaabah tak boleh masuk dalam. Mahathir boleh masuk dalam. Yang boleh masuk dalam tu tentulah orang alim. Jadi orang kampung dengar tu tepuk lah. Hujah dia kan mudah. Padahal mereka bukan tahu yang boleh masuk tu dia ketua negara. Saya Menteri Pertahanan PIR, itu pun askar, iring, tawah semua kan. Tapi bagi orang kampung mudah. Orang kata Kuala Lumpur jam waktu itulah. Jambat kurang ada lagi. Dia kata kenapa tak jam? Orang Malaysia mampu beli kereta. Bangladesh tak jam lah kereta. Sebab dia makan susah. Aduh, cara apa Baba dia jawab tu. Habis tu dia di antara pegawai penerangan UMNO yang paling berkesan. Berkesan. Ya. Sanusi pun semua. Ya, betul. Kadang-kadang tu saya hadap berbagai penceramah, PhD lah apa semuanya je. Kadang dia ceramah, dia sendiri tak faham. Ya. Dia bercakap tu syok tu kan. Dia sonok lah, tapi orang yang dengar itu cerita. Itu benda-benda itu. Nak to go to the ground tu memang susah. YB sendiri menyatakan memang susah. Masa kemuncak kes 1MDB, kemuncak masa memang kita susah nak faham sebenarnya. Itu ceramah YB yang paling dahsyat saya rasa, yang dalam YouTube yang paling orang paling tengok sekali, yang pasal Najib Perdana Menteri jumpa Najib ni. Saya rasa gila ni, semua orang macam jadi budak darjah 6 seorang buat video tu kan. Orang tu pun dia ambil itulah Najib. Betul. YB mendapati ianya susah untuk buat. Yes. Nak beri penerangan kepada masyarakat ni bukan pada senang. diri YB sendiri, dia adalah satu latihan yang YB sendiri buat melalui experience, melalui pembacaan, melalui pandangan orang kan. Kita bila bersyarah janganlah kita berasa syok sendiri. Kita ceramah kita beri pandangan, orang faham ke tak? Itu yang paling penting. Saya tengok Mahathir walau dia guna English atau dia guna Malay, dia simple language. Simple je.
Very simple. Di United Nation apa dia guna bahasa yang biasa-biasa ni. Tu kesangka saya tak katalah dia tak kerti English sophisticated. Sebab dia besar di zaman British, mengaji Singapura kan, semua tu. Tapi dia guna very simple yang boleh orang faham. Itu antara hebat dia lah. Dia tak guna term-term yang kita nak bagi syok, menunjukkan kita ni cerdik. Gunalah term yang kita pun kadang belum tentu faham. Lepas tu bila kemenangan Pakatan Harapan masa pilihan raya yang baru ni, YB pun menjadi Menteri Pertahanan sehingga sekarang, pengalaman tu merubah YB tak? Memang merubah. Pertama sekali kita orang biasa ni duduk kedai kopi mana tidur surau mana boleh. Saya hotel 6 bintang boleh, tak ada taik bintang pun boleh. Tak ada masalah tu. Kan? Bila jadi Menteri Pertahanan, menteri yang penuh dengan protokol. Kasut pada awal, lap baju pada orang, iron, semua kita kira berjalan ni diiring oleh 8 dengan security, dengan driver semua. Tapi saya kata duduk gini boleh lah dia orang giring. Tapi bila saya nak berhenti kedai kopi, saya tak kira. Kedai mamak tu berhenti. Kan? Kata mana boleh menteri berhenti gini? Pasal tak boleh. Saya ada security, duk jaga. Tu saya berhenti kedai mamak syarikat tapi kedai mamak bawah Sogo. Kadang pergi kepada kedai Taqwa itu semua tu. Kalau hotel 5 bintang tu biasalah menteri. Tapi nak sesuaikan itu bukanlah tu perkara yang senang lah. Bukan perkara yang mudah. Sebab saya orang biasa jadi Menteri Pertahanan dan kena jumpa raja ni, sebab yang di Pertuan Agong adalah Field Marshal. Jadi kena menghadap, Jadi saya bila saya jumpa raja, saya cakap maaf lah, saya ni anak Pulau Pinang. Jadi bahasa-bahasa istana ni tak faham, tak pandai. Jadi katalah kamu cakap biasa tak mahak Kelantan ya. Dia mau kecek Kelantan. Macam tu Jadi saya jadikan mereka tu macam nak jadikan macam bukan yang kita hampir tak boleh bersembang dengan susun bahasa tu. Kan tak ada masalah pun. Seperti yang pernah saya katakan, untuk menghasilkan projek Hubungan Rambang ini lebih sukar daripada yang saya sangkakan. Oleh itu saya sangat berharap yang para penonton akan sudi subscribe, share dan juga like ataupun dislike program ini.